Salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 14 Februari bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Perusahaan perabot kayu Sarawak dijangka mampu meraih sehingga RM6 bilion setahun menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia merupakan peningkatan sehingga 74% daripada nilai semasa yang hanya 1% atau berjumlah RM44 juta daripada pasaran RM3.1 bilion dari produk kayu Sarawak. Katanya kerajaan negeri serius mahu mentransformasikan industri berasaskan kayu di Sarawak menjelang tahun 2030 dengan pendapatan kasar berjumlah RM8 bilion. We cannot be exporting our blocks only. We cannot be exporting our plywood, but we must give them value to the resource that we have. And this is part of our what we call circular economy. You have to make full use of your resource, including food waste. Katanya kejayaan ini bergantung kepada kreativiti mereka muda Sarawak yang memaju industri ini dengan bantuan digitalisasi untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Beliau berucap pada perasmian Sarawak Design Week 2023 yang berlangsung 13 hingga 16 Februari ini di Kuching. Lebih 200 gerai pameran boleh dikunjungi pada acara yang dianjurkan bersama oleh Sarawak Design Center Saradek dan Institut Teknologi Bandung. Turut berlangsung perjanjian memorandum persefahaman antara Saradek, Universiti Teknologi Sarawak UTS dan Korean Furniture Association. Pelbagai kraf dipamerkan termasuk perabot dan hiasan daripada perusahaan kecil dan sederhana selain vendor di lantik Saradek. Selain daripada itu, turut diadakan demonstrasi, tarian tradisional dan aktiviti sampingan selain Pavilion Indonesia yang mempamerkan reka bentuk yang indah dalam pelbagai bentuk. Ia termasuk fashion, perabot, kraf, hiasan dalaman dan pelbagai produk dan perkhidmatan berkaitan reka bentuk yang lain. Penganjuran program bomba komuniti dan fire points di kawasan pedalaman seperti di Long Busang, Belaga diharap dapat menerapkan ilmu asas kebombaan dan kesedaran keselamatan kebakaran dalam kalangan penduduk Rumah Panjang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, Datuk Hirudin Rahman berkata, ini bagi melatih setiap penghuni Rumah Panjang agar peka terhadap kaedah menangani kebakaran. Latih anak-anak kita untuk memastikan bahawa kebakaran boleh berlaku pada kita. Dan jangan benda ini dibuat setahun sekali, tapi tiap-tiap hari diingatkan. Kalau contohnya bangun pagi dengan anak-anak, ingatkan. Bila nak keluar rumah, ingatkan anak-anak. Ingatkan isteri kita. Pastikan dapur ditutup. Dan bila benda ini tidak dipandang ringan, dan kecelakaan akan timbul. Beliau berucap pada majlis perasmian bomba komuniti dan fire points di Long Busang, Belaga. Program selama 2 hari itu disertai 250 peserta yang terdiri daripada penduduk Rumah Panjang termasuk murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Long Busang bagi Kelab Keselamatan Kanak-Kanak 3K. Kami sangat bersyukur kerana program ini merupakan satu untuk menunjuk cara-cara untuk mengelakkan kita daripada kebakaran, cara-cara untuk memadamkan kebakaran dan juga menyelamatkan anak-anak ataupun mana-mana penduduk kampung yang ditimpa musibah seperti karam ataupun macam-macam musibah yang berlakulah di kampung kita di Long Busang. Para peserta bomba komuniti turut diberikan pendedahan untuk merasai sendiri tugas sebagai seorang anggota bomba dan menyarung sendiri baju api bomba serta memadamkan kebakaran melalui aktiviti simulasi. Kami sangat mengharapkan supaya program ini akan dapat diteruskan dan dapat mendidik masyarakat kita supaya sentiasa peka kepada peranan sebagai ejen untuk bomba di kampung Long Busang. Manakala seramai 250 peserta wanita terdiri daripada suri rumah telah menyertai program Celik Suri yang memberikan pendedahan kepada keluarga tentang teknik pelepasan diri jika berlaku kebakaran di kediaman. Banyak-banyak terima kasih untuk datang ke kampung kita Long Busang ini. Nah,
lagi dia belajar kita pemadam api dan gas lagi. Itu saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada pegawai bomba dengan Pertunas. Terima kasih. Program tersebut hasil kerjasama syarikat GLC Petronas yang telah menyumbang peruntukan berjumlah RM98,000. Membawa harapan masyarakat untuk melihat perubahan fasiliti dan kemudahan prasarana sekolah-sekolah di kawasan pedalaman bukan sesuatu yang mudah serta dapat dilaksanakan dengan sekelip mata. Di bahu para pentadbir sekolah, pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan pengurusan tertinggi Jabatan Pendidikan Negeri JPN serta seterusnya pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia diletakkan 1001 kepercayaan oleh masyarakat untuk melihat isu sekolah daif ditangani sebaiknya. Langkah turun padang dan meninjau sendiri keadaan dan situasi yang dihadapi pihak sekolah dapat memberikan gambaran sebenar keperluan sekolah-sekolah di pedalaman. Justeru Pengarah JPN Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad, telah memilih langkah tersebut bagi melihat sendiri apa yang berlaku. Bahkan usaha beliau di Sekolah Pedalaman Baram turut disokong Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Harudin Ghazali, melalui misi menaik taraf SK Long Bedian daripada Komprehensif 9 ke 11 pada 5 hingga 7 Februari lalu. Keinginan masyarakat di Long Bedian memang sangat tinggi untuk mengangkat SK Long Bedian menjadi K11 dan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan bersama dengan Kementerian Pendidikan sedang berusaha untuk merealisasikan hasrat ini. Ini sebenarnya adalah berkat kerjasama daripada semua pihak lah, terutama sekali Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia kita untuk menyambut baik cadangan yang telah dikemukakan oleh masyarakat kita di Long Bedian. Menempuh perjalanan yang serba mencabar bukan halangan untuk melawati beberapa sekolah di Ulu Baram yang memerlukan penambahbaikan oleh kerajaan. Sekolah Kebangsaan SK Long Pelutan, SK Long Wat, SK Long Atip dan SK Long Bemang antara sekolah-sekolah yang dikunjungi rombongan ini selain daripada SK Long Bedian yang menjadi tumpuan utama. Bagi pentadbir sekolah, kunjungan ini amat bermakna dengan harapan bakal berlaku perubahan pada masa akan datang. Kehadiran mereka telah sedikit sebanyak menyuntik semangat kepada warga sekolah. Kemudian secara langsung mereka dapat melihat keadaan sebenar apa yang berlaku di sekolah. Jadi kami berharapkan ada dibantulah selepas lawatan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia ini mungkin ada menyalurkan sedikit sebanyak bantuanlah dari segi untuk infrastruktur. Mengharapkan kunjungan daripada pemimpin tertinggi Kementerian Pelajaran untuk datang ke sekolah dan mendengar isu-isu yang kita hadapi di sekolah lah. Jadi kami berasa sangat bersyukur kerana dapat bersua muka dengan Ketua Pengarah kita. Sementara itu, komuniti setempat juga amat berharap segala isu yang dibangkitkan bukan sahaja diambil perhatian, malah memerlukan tindakan susulan dengan segera. On behalf of Penduduk Long Atip dan sebagai Ketua Masyarakat kawasan, I pledge mohon pesan supaya permohonan kita di dalam kertas kerja yang juga kita sedang utarakan pada sesi ini dapat dipertimbangkanlah so that SK Long Atip akan hidup kembali, boleh di-revive, boleh dapat. Kita yakin. Saya bagi pihak YDP, dari pihak kampung, memohonlah untuk membantu kami dari segi pembangunan yang ada, yang sudah unsur inilah dari segi struktur dia sekarang yang amat menyedihkanlah. Selain ke kawasan PPD Baram, Datuk Harudin Ghazali turut meluangkan masa bertemu warga pendidikan di kawasan pentadbiran PPD Subis yang mempunyai 5 buah sekolah menengah dan 43 buah sekolah rendah.
Ibu bapa tidak perlu bimbang akan keselamatan anak-anak mereka yang belajar di Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Ini kerana kanak-kanak yang dihantar ke institusi pendidikan awal tersebut dilindungi insurans. Timbalan Pengarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak KEMAS Sarawak, Roslyn Wilson Laing berkata, insurans berkelompok itu memberi perlindungan 24 jam kepada kanak-kanak dengan caruman antara 10 ke RM15 setahun. Insurans itu diambil daripada yuran yang kita kenakan di antara 10 hingga RM15 lah yang kita kenakan setahun yang dibayar oleh ibu bapa tu masa pendaftaran kanak-kanak tu. Dia tidak membebankan ibu bapa. Dan itu jadi ibu bapa pun akan rasa senang hatilah dia tak bila menghantar anak-anak tu untuk belajar di Tabika dan juga Taska KEMAS, sebab kalau ada berlaku kemalangan pun insurans akan macam cover lah kalau berlaku. Tambah Roslyn, pakej perlindungan yang disediakan termasuklah kemalangan, hilang upaya dan kematian. Beliau menambah setakat ini ibu bapa memberi maklum balas positif terhadap inisiatif daripada KEMAS itu. Namun ada juga yang kurang peka, terutama untuk membuat tuntutan bila berlaku kemalangan. Roslyn ditemui pada Majlis Apresiasi Kanak-Kanak Tabika dan Taska KEMAS bahagian Sri Aman. Majlis dirasmi Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis. Datuk Francis dalam ucapannya mahu ibu bapa memandang serius kepentingan pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Menurut beliau, pendidikan awal bukan sahaja untuk menyediakan kanak-kanak dari segi ilmiah, yakni boleh membaca dan menulis, sebaliknya mempersiapkan mereka daripada segi sosial dan pergaulan sebelum memasuki alam persekolahan. Seramai 152 kanak-kanak dari 35 tabika dan 4 taska diraikan pada majlis berkenaan. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Selasa 14 Februari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.